Assalamualaikum dan salam sejahtera murid. Bertemu kembali kita kali ini dengan tugasan bahasa Melayu kita yang seterusnya. Untuk kali ini kita akan lihat tema 6, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau, Unit 17, Kebersihan Alam Tanggungjawab Bersama, dan tajuk kita hari ini Menjaga Alam. Untuk itu murid diminta untuk menyediakan buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, buka muka surat 29, dan kita akan lihat kemahiran mendengar dan bertutur. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid dapat yang pertama, memberi respon sesuai terhadap soalan dengan betul. Yang kedua, membaca pantun dengan intonasi yang betul. Dan yang ketiga, menyatakan nilai yang terdapat dalam pantun dengan betul. Okey, cuba murid-murid lihat gambar yang cikgu sediakan di sini. Terdapat tiga lokasi yang berbeza, iaitu kawasan pantai, kawasan sungai dan kawasan hutan. Kita lihat ketiga-tiga kawasan ini biasanya dijadikan sebagai tempat pelancongan, dan oleh itu kawasan ini perlu dijaga dengan rapi. Okey, kita lihat yang pertama, kawasan pertama iaitu kawasan tepi pantai. Biasanya aktiviti yang dilakukan di kawasan tepi pantai ni adalah aktiviti mandi-manda, aktiviti perkemahan dan juga riadah bersama keluarga ataupun rakan-rakan. Untuk kawasan yang seterusnya iaitu kawasan sungai, kita biasanya membuat perkemahan ataupun aktiviti riadah bersama keluarga dan juga mandi-manda. Di samping itu juga kita boleh melihat keindahan alam yang ada di dalam hutan. Seterusnya, kawasan hutan. Biasanya kawasan hutan ni adalah kita jadikan sebagai tempat untuk kita melihat ataupun menikmati khazanah alam seperti tumbuh-tumbuhan yang mungkin kita tak lihat di kawasan luar dan kita boleh lihat di dalam hutan. Begitu juga haiwan-haiwan yang ada terpelihara di dalam hutan. Dan aktiviti jungle trekking ataupun pengembaraan ke dalam hutan ini biasanya dilakukan secara berkumpulan. Okey, kesemua kawasan ini perlulah dijaga daripada dicemar dan dicerobohi oleh manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab. Okey, seterusnya kita lihat mengapakah kita perlu menjaga alam. Okey, alam sekitar anugerah Tuhan yang amat bernilai kepada kesejahteraan kehidupan. Manusia banyak bergantung kepada sumber-sumber semula jadi di muka bumi ini. Okey, alam sekitar yang tidak tercemar memberikan kita suasana yang selesa dan nyaman. Dan keselesaan kepada manusia juga sedikit sebanyak akan terjejas akibat aktiviti-aktiviti pembangunan negara. Sekiranya alam sekitar di negara kita tidak dijaga dengan baik. Persekitaran yang bersih membolehkan kita menyedut udara yang segar. Kawasan yang segar dan bersih lazimnya dipenuhi dengan tumbuhan menghijau. Tumbuh-tumbuhan membebaskan oksigen ke udara dan membolehkan badan kita mendapat bekalan oksigen secukupnya. Okey, apakah kesan jika kita tidak menjaga alam? Yang pertama, jika tidak menjaga alam sekitar akan menyebabkan berlakunya pencemaran. Yang kedua, kesihatan manusia terjejas. Yang ketiga, pemusnahan habitat. Yang keempat, pemanasan global. Yang kelima, penipisan lapisan ozon. Dan yang keenam, kehilangan sumber alam. Okey, contoh perbuatan yang mencemarkan alam. Yang pertama, membuang sampah sarap ke merata-rata tempat.
Yang kedua, aktiviti pembalakan haram, iaitu penerbangan pokok-pokok balak secara berleluasa dan tidak terkawal. Ianya boleh menyebabkan banjir dan tanah runtuh. Seterusnya, membuang sisa toksik ke dalam sungai. Ini biasanya dilakukan oleh kilang yang tidak bertanggungjawab, di mana mereka membuang sisa-sisa toksik hasil daripada aktiviti kilang mereka ke dalam sungai secara haram dan secara berleluasa. Okay, kita lihat seterusnya cara bagaimana kita untuk menjaga alam. Yang pertama, kita perlu bergotong royong membersihkan alam. Yang kedua, menanam pokok, iaitu pokok tutup bumi ataupun pokok-pokok yang boleh dijadikan sebagai bahan makanan, sumber makanan ataupun dijadikan ubat-ubatan. Yang ketiga, elakkan pembakaran terbuka kerana dengan pembakaran terbuka, asap yang dihasilkan boleh menyebabkan jerebu dan juga pencemaran pada udara. Yang keempat, kitar semula barang-barang terbuang seperti botol, kertas dan juga plastik. Dan banyak lagi benda yang boleh kita kitar semula. Okey, untuk seterusnya kita akan lihat buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, buka halaman 29 dan 30. Okay, halaman 29 kita akan lihat bagaimana perbualan antara Alice dan juga ayahnya dalam menjaga alam. Okay, kita lihat perbualan dimulai dengan Alice. Ayah, semasa di sekolah tadi, Cikgu Fazli menasihati kami agar menjaga alam sekitar. Betul, kata Cikgu Fazli. Semua orang mesti menjaga alam sekitar. Tahukah Alice mengapa? Tahu ayah, jika alam sekitar bersih, kita dapat hidup sejahtera. Apakah sumber alam yang perlu kita jaga, Alice? Okay. Sumber alam yang perlu kita jaga ialah kawasan pantai, laut, sungai dan hutan. Okay. Bagaimanakah kita menjaga sumber itu? Kita boleh menjaga sumber-sumber itu dengan tidak membuang sampah di merata-rata tempat. Okey, inilah antara perbualan antara Alice dan juga ayahnya, di mana ayahnya bertanya apakah sumber alam yang perlu kita jaga. Jadi, sumber alam yang perlu kita jaga adalah pantai, laut, sungai dan hutan kita. Okey. Dan kemudian ayah dia bertanya, bagaimana kita menjaga sumber ini? Kita perlu menjaga sumber ini secara dengan tidak membuang sampah di merata-rata tempat. Okey, seterusnya kita lihat muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 30. Okey, di sini kita beri pantun. Okey, pantun jadikan amalan. Okey, cikgu akan baca pantun ni. Bagaimana cara membaca pantun dengan betul dan murid cuba baca seboleh-bolehnya lebih baik daripada cara cikgu membaca pantun. Okey. Pergi ke pekan membeli lada. Lada ditimbang berat sekati. Air digunakan berpada-pada. Jangan dibuang sesuka hati. Okey, maksud pantun ni adalah air, kita perlu menggunakan air secara jimat, iaitu kita perlu menjimatkan penggunaan air. Jangan kita buang air itu sesuka hati sebab air itu amat berharga. Sekiranya ianya tercemar ataupun semakin sikit, kita tak ada air untuk kita minum, untuk kita mandi dan berbagai lagi aktiviti harian kita akan tertangguh dan tak boleh dilakukan. Okey. Yang kedua,
Cikgu baca dulu pantun dia. Pasang pelita di tepi tangga, nampak menarik cahaya terang. Marilah kita jimatkan tenaga, bil elektrik dapat dikurang. Okey, untuk pantun yang kedua, dia minta kita untuk berjimat menggunakan tenaga elektrik. Sebab sebelum tenaga elektrik ni dapat menjadi terlalu berluas kita guna, sampaikan kita nak bayar bulan pun agak tinggi, jadi kita perlu jimat penggunaannya. Elakkan memasang elektrik pada tempat-tempat yang tidak penting. Okey, seterusnya yang ketiga, mari mencari buah keranji, buah berangan juga bidara. Berkongsi kereta amalan terpuji, dapat hindari pencemaran udara. Okey, di sini disarankan kita untuk berkongsi kereta. Okey, contohnya kalau cikgu nak pergi kerja, cikgu kena kongsi dengan kawan supaya boleh menjimatkan minyak dan juga boleh menghindari udara daripada tercemar. Sebab bila udara tercemar oleh asap kereta yang banyak, kita pun rasa di mana udara yang tidak bersih. Okey? Jadi adalah pencemaran tu menyebabkan jerbu lah, menyebabkan penyakit kulit dan sebagainya. Okey, kita lihat pantun yang keempat. Pokok pergaga daunnya banyak, tanam selasih di bawah para. Jimatkan tenaga, air dan minyak, alam bersih, masyarakat sejahtera. Okey, di sini kita disarankan untuk menjimatkan tenaga, air dan juga minyak. Minyak ni macam minyak kereta, minyak makan, kita boleh berjimat dari segi tu. Okey, alam bersih, masyarakat sejahtera. Sebab bila alam ni bersih, kita pun rasa sihat dan juga tenang kan. Alam bersih ke kita rasa macam semua penyakit dapat dihindari. Okey, cikgu nak sebagai tugasan, murid akan melafazkan pantun ni dalam bentuk rakaman. Murid perlu rakam bacaan pantun mengikut intonasi yang sesuai, iaitu persembahan pantun ni perlu dirakam dan dengan cara bacaan intonasi yang betul. Okey? Okey, itu tugasan murid yang pertama. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, ini adalah latihan ataupun tugasan murid seterusnya, iaitu tugasan yang kedua dulu. Kita lihat tugasan yang kedua. Murid diminta untuk mengambil buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, buka muka surat 31 dan 32. Okay, kita lihat dulu halaman 31. Okey, di sini cikgu dah sediakan jawapan untuk membantu murid di mana ini memerlukan kita untuk berfikir. Sebab dia nak kita lengkapkan dialog dan simulasikan. Okey, kita lihat kat sini aktiviti 1. Cikgu akan baca ni perlahan-lahan. Okey, pembakaran hutan akan menyebabkan pencemaran udara. Asap daripada pembakaran mengotorkan udara dan menyebabkan alam sekitar berjerebu. Kesihatan orang ramai akan terganggu apabila menyedut udara yang kotor. Jarak penglihatan juga berkurangan. Keadaan ini boleh menyebabkan pengguna jalan raya. Membahayakan pengguna jalan raya. Cikgu salah baca. Okey, ayah akan buat berdialog kat sini. Jerebu menyebabkan udara di sekeliling kita menjadi kotor. Tahukah Dahlia
Apakah yang akan berlaku jika kita menyedut udara yang kotor? Okay, di sini cikgu dah sediakan jawapan dan murid boleh masukkan jawapan pada ruangan perbualan Dahlia di sini. Ya, saya tahu ayah, jika kita menyedut udara yang kotor, kesihatan kita akan terganggu kerana udara yang kotor mengandungi bahan kimia yang dilepaskan oleh asap daripada pembakaran. Okey, seterusnya ayahnya akan bercakap semula. Jerebu juga mengganggu keselamatan orang ramai. Cuba beritahu ayah sebabnya. Kita lihat apakah sebabnya. Okey, jerebu mengganggu keselamatan orang ramai kerana jarak penglihatan akan berkurangan sekiranya jerebu itu tebal. Apabila keadaan ini berlaku, jarak penglihatan para pemandu di jalan raya akan terjejas dan ini mungkin menyebabkan berlakunya kemalangan. Itu murid boleh masukkan sebagai dialog yang Dahlia tuturkan di bawah ni. Okey. Okey, untuk seterusnya kita lihat buku teks yang seterusnya iaitu halaman 31, buku aktiviti. Okey, cikgu dah sediakan kat situ. Okey, lengkapkan dan baca. Okey, ni adalah pantun. Murid perlu melengkapkan pantun yang ada di sini dengan memilih jawapan yang diberikan di atas. Cikgu dah ajar murid bagaimana untuk kenal pantun di mana rima baris pertama dan baris ketiga adalah sama. Ingat teknik cikgu ajar, rima baris pertama dan baris ketiga sama. Kemudian rima baris kedua dan rima baris keempat sama. Ingat tak teknik cikgu ajar ni? Okey. Baris pertama dengan baris ketiga sama. Baris kedua dengan baris keempat sama. Okey. Okey, kita baca pantun yang pertama. Udara senja redup dan nyaman. Okey, di sini kita lihat dulu hujung ni baris keempat maksudnya mah. Sepatutnya cikgu ambil juga yang ada mah kat atas. Jadi cikgu ambil Surya terbenam di hujung mah. Okey, cikgu dah tulis kat sini. Surya terbenam di hujung mah. Marilah kita hijaukan halaman, pokok ditanam keliling rumah. Okey, ini murid boleh tulis dengan berdasarkan rima akhir. Ingat cikgu pernah ajar rima akhir mesti sama. Baris 1, baris 3 sama, baris 2, baris 4 sama. Okey. Pantun yang kedua, ikan pelata di dalam tajau hendak disisih di tepi laman. Okey, jawapan dia kita boleh tengok jauh. Cari dekat atas ada jauh. Okey. Hutan kita subur menghijau, udara bersih, segar dan nyaman. Okey. Kita lihat. Okey, cikgu dah letak jawapan di situ. Hutan kita subur menghijau. Okey. Seterusnya. Okey, dia dah tulis siap-siap dah. Okey, tadi cikgu dah ambil siap-siap dan tulis. Okey, buah petik enak dimakan. Makan nanti di tepi kolam. Beg plastik usah digunakan kerana nanti kotor alam. Okey, dia menasihatkan kita supaya tidak menggunakan beg plastik. Okey. Bintang kejora di sebalik kamar cantik terlihat bersinar terang. Bersih udara, tidak tercemar.
Seterusnya, badan sihat, penyakit berkurang. Itu jawapan dia. Okey, senang saja dan murid pun ada pengalaman buat dan cikgu dah pernah ajar. Murid cuba buat dan lengkapkan pantun yang ada dan kita lihat apakah latihan-latihan yang cikgu dah berikan tadi sebagai imbas kembali untuk awak, iaitu tugas pertama awak perlu rakam pantun secara audio, iaitu suara awak dalam buku teks muka surat 30 tadi. Okey, rangkam pantun tu dengan cara bacaan intonasi yang betul. Yang kedua, latihan awak dalam buku aktiviti muka surat 31 lengkapkan dialog. Dan yang ketiga, latihan dalam buku aktiviti juga muka surat 32 lengkapkan pantun. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Dan cikgu harap murid boleh buat tugasan yang cikgu sediakan. Okey, sekian, terima kasih.